Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sudah sampai untuk kita menceritakan satu lagi topik. InsyaAllah kita mengharapkan anda, saya amat mengharapkan anda dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa mendoakan semoga anda sentiasa dalam keadaan yang tenang, hidup bahagia, akhirat syurga. Okey, itu sebagai doa kita yang sentiasa. Kita juga ingin mendoakan kepada mereka yang tengah sakit atau yang tengah sengsara sekarang dan tengah melalui terutama sekali COVID, semua tu banyak bersabar, insyaAllah. Ya, cuba kita buat sebaik mungkin. Nama topik pada malam ni marah aja. Ada tak saya sebelum sambung ni, adakah ini penyakit keturunan? Setengah orang kata nak buat macam mana, dah mak bapak saya jenis pemarah, saya pun ngantuk nenek aku zaman-zaman hang tuah lagi saya dah turun sampai sekarang. Saya rasa tak ada kaitan. Okey, walaupun mungkin kod-kod lah ada 1-2% genetic factor, tapi yang lebih penting ialah apa yang berlaku daripada you kecil sampai you besar, dan adakah ini merupakan tabiat. So sebelum kita sambung cerita pasal orang marah, kita cerita pasal kita marah atau tidak, ataupun kita ni pemarah atau tidak. Jangan-jangan anda sendiri pula yang jadi pemarah dan kadang-kadang kita tak sedar dan kita tak tahu yang kita tu pemarah. So saya rasa by now kalau kita dah atas pada 30-40 tahun ni, you dah kena sedar diri kalau you tu jenis pemarah atau panas baran, ataupun you tak boleh kendalikan orang marah pada you. Satu, bila kita dimarahi orang. Nombor dua, kita memarahi orang. Dua-dua ni ada kaitan dengan penyakit. Sebab tu saya cerita, sebab saya dah tahu sangat-sangat kalau saya cuma cerita pasal marah saja, apa ni dok, tak ada kaitan tentang penyakit pun, sebab kita kan lebih fokus kepada masalah-masalah berpenyakit. Maka sebenarnya memang tepat sekali siapa yang sangkakan malam ni ada kaitan dengan penyakit, betul sangatlah. Sebab tak jauhnya antara marah dengan kita jadi dengki ataupun hasad ataupun kita sedih, beremosi, sensitif, semua tu ada kaitan dengan satu gumpalan darah dalam hidup kita. Satu gumpalan biologi yang daripada dulu lagi. Kan Nabi kita pernah bersabda, betul tak, Rasulullah SAW, ada satu daging atau gumpalan darah, kalau dia tu elok, eloklah dia, kalau dia buruk, buruklah dia. Okey, berarti apa dia? Hati kita. Jadi hati tu memang kalau kita fikir secara visual, kita rasakan hati, jantung, betul tak? Tapi sebenarnya saya nak beritahu pada you, dia sebenarnya adalah satu tempat di dalam otak kita, namanya amygdala. Ada satu center di dalam otak kita yang kontrol terutama sekali perkataan marah. Sama ada kita kuat pemarah atau tidak, ada signal yang bermula daripada ibu pejabatnya dinamakan amygdala. Kalau kita sendiri yang merasakan kita jenis pemarah, boleh dengar lecture ni. Tapi bagi mereka yang tak boleh tahan orang marah, macam mana nak kendalikan pun, saya cuba bantu. Boleh tak? Sebab apa? Kalau lama sangat you makan dalam, terutama sekali yang dah berumah tangga antara suami isteri, ini yang kadang-kadang kata dah kahwin 35 tahun, betul tak? Dah bercucu dan sebagainya, tapi masih lagi tak boleh settle benda ni. Tapi ada orang sampai berpegang tangan ke kubur pun. Itu Alhamdulillah. Okay. Jadi kita tengok, yang pertama sekali saya ingin nasihatkan kepada diri saya dan anda yang sudi mengambil nasihat. Nombor satu ialah jangan terpancing dengan orang yang marah. Faham tak? Jangan you terpancing. Maksudnya jangan you ter-attract ataupun terperangkap. Dalam bahasa psikologi dinamakan amygdala hijack. Maksudnya dirampas oleh amygdala ni. Maksudnya amygdala tu dah tak boleh kontrol, dia yang memperangkapkan anda sehingga kan you berulang kali melakukannya. Kadang-kadang you tak boleh nak buat apa-apa lagi dah. You mesti kata, aku nak buat macam mana, aku ni memang jenis panas baran. Tak boleh, ya. Malam ni kita cuba, sebab siapa yang berusaha tu insyaAllah akan nampak perbezaannya nanti. Jangan pula tunggu sampai kena penyakit seperti A baru nak bertukar. A tu katakanlah penyakit yang serius lah. Kalau penyakit sikit-sikit, luka-luka terseliuh, you tak peduli pun. Macam saya kan, you pernah dengar cerita siapa-siapa lain pun yang kena penyakit yang you tak mau dengar tu, ataupun penyakit diabetes, ataupun penyakit high blood saja kan, kadang-kadang dia nak macam stroke pun, kadang-kadang dah kena macam heart attack, baru nak bertukar kan. Kalau marah, antara baja pertama untuk merangkapkan you sampai jadi penyakit yang nombor satu di dunia membawa maut, apa dia? Heart attack, bukan kanser, heart attack. Kanser tak mati on the spot, faham tak? Jadi tuan-tuan sekalian,
jaga baik-baik. Malam ni saya akan cerita apa nak buat. Katakan kita ambil satu cerita dulu, yang you yang kena marah. Lepas tu kalau ada waktu nanti kita cerita kalau you jadi pemarah, macam mana kita nak handle benda ni, sebab dua-dua ni membawa penyakit. Okey, tengok nombor satu, saya mulakan dengan mereka yang kadang-kadang you berdepan dengan orang yang ni lah marah pada you, dan you tengok dia tu sebenarnya peringkat umur pun lebih kurang sama dengan you. Kalau orang tua lain sikit kan, kalau muda pada you pun lain sikit. Okey, ini dia. Kalau dari segi timing yang you kena buat, apa yang saya nak suruh you buat ni ialah nombor satu, tidak lain tidak bukan ialah jangan lupa kepada Allah terapi. Kita ringkaskan Allah terapi ni kita ambil dalam banyak-banyak step tu, kita ambil istighfar. Okey, sebab astagfirullah ni memang penawar resmi bagi segala kejadian ataupun keadaan situasi yang terutama sekali dalam keadaan yang tertekan atau marah ataupun sedih dan sebagainya, banyak beristighfar. Sebab istighfar jugalah pembuka kepada semua untuk mendapat kita punya doa tu dikabul atau tidak. You kena buka dulu pintu tu. Jadi kuncinya ialah istighfarullah. Astagfirullah. Sambilan tu itu dari segi rohaniah. Tak cukup kalau you kata apa tu astagfirullah saja, kalau you tidak memberi waktu. Ni dia. Sebab tu you tak boleh astagfirullah macam tu, tak boleh. Okay, you kena tarik dengan nafas. So tiga step ya. Ready? Astagfirullah dalam waktu yang minimumnya 10 saat. Sambilan tu you kena bersama dengan pernafasan yang dia panggil deep breathing, pernafasan yang dalam, yang betul-betul you nak meleraikan perangkap amygdala tadi. Ingat saya kata apa? Bila you kena marah, you senang nak panas juga, betul tak? You senang nak react atau reaksi itu kena kontrol. Sebab apa? Memang manusia fitrahnya kadang-kadang bila dia panas, you panas, dia jadi gunung berapi nanti. Tapi kalau you panas, you ada cara yang saya kata istighfar, lepas tu you ambil waktu 10 saat. Dalam 10 saat tu jangan biar dia kosong, sebab manusia ni dia ada monkey thoughts, dia ada pemikiran yang melompat-lompat macam monyet. Dia pergi sekejap naik, sekejap turun dan sebagainya. Masa ni dia tengah melompat-lompat, dia pun nak lawan juga, sebab dia orang kan suka benda-benda macam ni kan. So you kena in control. So you buat apa? Bernafas. Berapa saat? 10 saat. So first step. Siapa yang boleh buat 3 ni dah hampir 50% daripada. Yang pentingnya you tak mau amygdala tu terbakar ataupun fuse. Dia kena in control, sebab ada otak yang di atas amygdala tu yang dipanggil cortex ataupun cerebral cortex. Ni lah otak yang warna grey matter, white matter, semua tu dia yang memberi kuasa untuk you memikirkan secara waras. Tetapi selalunya kalau kita buat tangan macam tu, tengok saya bagi signal, ini katakan amygdala katakan macam tu, dan ni bayangkan ni otak kita. Nampak tak design otak macam tu? So ni amygdala, ni dia panggil apa? Cortex. Cortex ni selalunya dia cengkam, dia kontrol you punya amygdala ni, okay, supaya tak panas. Tetapi bila kita nak marah, dia akan rupa-rupanya amygdala ni menjadi sensitif sangat sampai kan kita jadi panas baran, lupa diri, maki, hamun semua, pong, dia terlepas ni. Jadi kontrol ni dah terbuka. Bila terbuka, dia tidak ada lagi signal yang menjaga apa yang dinamakan amygdala. Jadi amygdala ni jadi bermaharaja, lela. Maka kita itu yang baling pinggan lah, tendang pintu lah, hempuk telefon lah, betul tak? Perkataan yang you tak pernah sebut. Pernah tak saya dan anda, kita semua menyesal selepas kita buat sesuatu atau perkataan yang kita keluar tu, yang kita luahkan tu, Masya Allah. Lalu you fikir balik, you tak sangka yang you yang bercakap macam tu. Betul tak betul? You tak sangka yang you boleh cekik anak you. You tak sangka you boleh tumbuk berdinding sampai pecah tangan you. Kalau pecah dinding tak apa juga, pecah tangan you pula tu. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah menyebabkan ada road rage. Tak ni yang sampai bertumbuk-tumbuk di jalan raya, nak bunuh, pukul dengan kayu, habis cermin-cermin pecah. Pasal apa? Pasal dia tak sempat buat 3 benda yang saya cerita tadi. You dengar macam simple, tetapi tak ramai yang boleh buat. Saya percaya kalau ramai yang boleh buat 3 tu saja, malam ni punya lecture dah habis. Why? Kalau you boleh benarkan 10 saat berlalu tanpa you mengeluarkan sepatah perkataan, saya suruh diam ni, saya tak suruh you lawan cakap dia ke, saya tak suruh you balas apa, saya minta you diam je. Tapi sambil diam tu buat 3 perkara. Dan pernafasan tu 10 saat, you tahu kan, 5 saat tarik, tahan sikit, lepas tu lepas 5 saat, habislah 10 saat.
Buat 2-3 kali sampai you tahu you dah in control. Nombor 1, lagi tua orang tu, ni trik orang buat sedikit kajian mengatakan kalau you lagi tengok orang tu berumur daripada you, maksudnya lebih tua pada you lah, terutama sekali orang tua-tua, kan dia suka membebel tak apa juga, kadang-kadang dia cakap benda yang memang tak masuk akal, dah lah berumur, lepas tu dia buat benda atau mengatakan sesuatu yang you tak boleh tahan, dan dia marah pula kat you. Macam mana dia buat? Dia jadi pemarah lah, maksudnya dia macam ada hak sebab umur dia tinggi, dia boleh suaranya tinggi pada you, kononnya. So you nak buat macam mana? Orang dewasa, you nak handle dia, tahan lebih lama sikit. Maksudnya tadi kalau orang biasa umur sama atau lebih muda pada you, ambillah 10 saat. Tapi kalau dia lebih tua, katakan dia 70 tahun, you baru 40 tahun, ada gap, you nampak rambut dia pun dah tak ada, dah putih semua, dia tahu dia tengah duk mengeletar tangan, cakap pun berpeluh-peluh dah punya marah, you slow down. Pasal apa? You kena buat 30 saat atau 40 saat. You biar 1 minit pun tak apa. Okey, maksudnya dalam 1 minit tu you buat apa? Sama je. Istighfar, lepas tu you bernafas, lepas tu apa you buat tadi? Satu lagi, istighfar, bernafas, dan you apa saya kata tadi, diam. You senyap je, you jangan kata apa-apa. Okey. Bernafas dan beri waktu. Saya ulang. Saya dah terlupa pula tadi. Maksudnya apa tadi? Istighfar, bagi waktu, dalam waktu tu you bernafas. So nada suara you lepas tu bila keluar ni, takkanlah you nak diam saja kan. Kadang-kadang nanti sampaikan dia dah nak tolak apa badan you ke, kadang-kadang dia nak fizikal ke apa, you kena buka mulut juga. Tetapi suara you mesti lebih rendah daripada nada dia. Katakan nada dia 8 ke 9 per 10, you pakai 5 cukup. Okey, pakai sampai yang boleh dengar cukup. Dan tak mungkin kalau saya ajar you suruh senyum sambil you lawan dia balik tu, boleh you buat masa tu. Tapi kalau you boleh sambil senyum biasa, jangan senyum nak parody pula. Orang ni dia memang tengah sensitif, you tak boleh ketawa-ketawa kan masa tu. Just relax, ambil 3 perkara tadi, lepas tu you nada, kalau buka suara rendah daripada dia. Kalau boleh, saya nak bagi nasihat, boleh tak you buat ni berterusan beberapa minit kemudiannya, maksudnya terus diam aja, boleh? Terutama sekali antara suami isteri. Saya nak beritahu ni, okey? Minta maaf para isteri sekalian, ini bukan saya punya research, dah ramai orang buat penulisan ni. Wanita kalau dia tak habis 30,000 hingga 40,000 perkataan satu hari, tak habis. Maksudnya kalau you jumlahkan perkataan yang dia harus keluar, paling kurang pun 30,000 perkataan sehari. Berapa ayat keluar saya tak tahu. Okey. Orang lelaki katanya hanya 10,000 sahaja. Ini sebagai konsep, dan memang ada fitrahnya juga. Saya pun tak tahu daripada mana datang, tapi Tuhan dah jadi kod. Sebab itulah kalau you tengok bila orang dewasa nanti bila jatuh sakit apa-apa, mereka mengharapkan suami mereka bersama dengan mereka bercerita, bercakap sekurang-kurangnya sekian ribu perkataan sehari. Dan lelaki rupanya kadang-kadang tu jenis lagi tua, kalau bersama suami isteri lagi dia kurang bercakap. Kalau dengan kawan dia bercakap, laju je, dia lah jadi hero kat kedai kopi tu. Tapi bila kat rumah dia jadi pendiam. So dalam panas, memarahi ni, terutama sekali kalau isteri tengah marah, okey, saya bagi nasihat bukan 1 minit. You kena diam terus sampai dia habis cerita, sampai dia akan diam sendiri. Pasal apa? Ni automatik. Bila enjin dia dah habis 30 ke 40,000 perkataan, habis. Lagi tak habis, you kena layan semacam kalau larat lah. Make sure jangan you buka mulut. Okey, habis sangat you nak kata ya je ataupun mengangguk je, itu tak berarti you bersetuju pun, tetapi demi untuk mententramkan keadaan. Sama juga kalau husband pula tengah panas baran, untungnya isteri, you pun diam, tetapi tak payah diam sampai 1 hari 1 malam. Dia kan lebih kurang setengah hari, lepas tu oleh cari perkataan-perkataan yang simple-simple, dia tak nak you panjang lebar. You jawab balik dengan kasih sayang yang elok, yang lembut, bagi makan betul. Kalau dia bising juga lagi, you diam juga, jangan lawan. Tapi tak lebih daripada setengah hari pun dah okey. Tapi orang perempuan mungkin sampai besok pagi, ataupun sekurang-kurangnya sampai dia tidur lah. Okey, ini saya melawak tetapi sebenarnya real. Okey, sebab apa? Kalau you tak jaga, dan benda ni berulang-berulang, dan you tidak ada strategi untuk handle, nombor 1, you pun akan jatuh sakit. Orang marah tu memang akan senang lebih berpenyakit. Sebab apa? Setiap kali you marah,
beberapa minit yang you marah ataupun beberapa jam yang you pegang dendam ataupun tak lepas lagi, nak marah lagi, tak puas lagi, muka dengan tak senyum, merah dan sebagainya itu saya dah cerita 2 hari lepas ke semalam saya cerita kan tentang kortisol tu meningkat, apa lagi you punya hormon semua tu berterabur, betul tak, dan sel-sel you mati kat atas ni, cepat tua dan sebagainya. Lepas tu terus turun jadi penyakit apa, penyakit heart attack, penyakit autoimmune, diabetes, high blood, semua tu menggila-gila penyakit datang. Pasal apa? Sel tu dah tak boleh berfungsi dengan baik. Bukan takat you nampak apa tu kulit saja yang jadi berpeluh bila marah kan, dia panas jadi macam hidung semua ni berpeluh, betul tak? So tetapi sebenarnya dalaman tu pasal apa? Ini semua ada kaitan dengan hati. Kalau hati tu penuh dengan kemarahan, maka keterampilan tubuh badan you pun juga jadi tak elok. Bagaimana sekiranya kalau you pula jadi pemarah, apa yang you boleh buat? You sendiri. Dan you sedar, aku ni tak mau pergilah nak jumpa psikiatris ke, nak jumpa kaunselor ke, takat-takat macam ni aku nak cubalah cari jalan. Saya nak tambah sikit. Jalan yang kita bagi nasihat tadi dah betul. Kita ada 2 jenis bila waktu marah ni, kita ni yang tengah marah ni ada 2 jenis. Satu orang panggil eruptus. Eruptus tu irap ni meletup. Dia boleh menggelegak dan terbitnya semua lava semua tu. Jadi ada orang yang jenis dia tak simpannya. Masa tu dia nak marah, masa tu dia nak maki, masa tu lah dia keluar. Ni kalau you jenis macam tu, kadang-kadang orang yang kena lampias tu lah, yang kena lampias tu dia lah yang teruk, betul tak? Tetapi ada setengah daripada kita ni, saya rasa saya mungkin yang nombor 2 ni, kita kena kenal diri kita kan. Dia panggil simpan. Dia marah tetapi dia simpan. So you yang mana satu? Yang A ke tadi yang lepas je, okey, atau B yang jadi gudi-gudi lah, nampak macam okey, dia boleh senyum saja, kan? Ni orang kata bahaya ni. Kalau sungai ni dia tenang, jangan kata tak ada buaya. Ni dah macam ni lah. Ramai juga ada berkonsepkan nak cuba mempertahankan diri, tapi dia lama dia makan dalam dia. Tu orang kata makan hati tu. Tapi sebenarnya kalau dia salah-salah hari bulan besok, dia terlepas. Itu yang kadang-kadang bahaya tu. Dah 3-4 tahun tak meletup, sekali dia meletup, tu kadang-kadang orang takut juga. Tapi bukan orang takut pada dia, saya lebih takut pada dia tu tak tahan. Sebab nanti bila dia lepas tu, dia merepek benda-benda yang orang tak pernah tengok, dia akan buat. Cara dia cakap, cara dia lepaskan dia punya keputusan. Jangan main keputusan-keputusan yang pelik-pelik. Kalau bos-bos tu, dia akan sack you on the spot. Dulu tak apalah, you buatlah macam ni, I marah pun tapi I tegur saja, padahal dia duk geram dah kat budak ni. Main 2-3 tahun, padahal budak tu buat salah lebih kecil daripada kesalahan dulu, tapi disebabkan lama dia simpan, datang lambat 1 minit je, pagi tu kena. Okey, kau keluar, besok aku tak nak tengok muka kau lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, sama ada A, perangai yang terus meletup, atau B, dua-dua ada masalah untuk mengeluarkan ataupun menterampilkan satu hari nanti berpenyakit orang ni. Terutama sekali bos-bos, hati-hati. So simpan dan senyap ni pun ada isu yang sebenarnya. Okay, yang lepas tu memanglah panas baran tu. Kadang-kadang dia yang lega, tapi orang yang dengar tu pun teruk juga. So jaga baik yang suppress ni, yang menutup kemarahan terlalu lama. Cuba belajar untuk buat juga you macam malam ni, bernafas, istighfar dan beri waktu. Tapi jangan sampai bila you tak boleh tidur, saya dah kata, jangan sampai bila you bersolat nanti, muka orang yang you gaduh tu, yang you simpan dalam hati you tu berada di depan ataupun di atas tikas semayang, muka dia nampak. Kalau sampai macam tu, itu tiba masanya you terpaksa bertemu balik dengan dia. Maka step kedua ialah berterus terang. Yang ni sukar. Untuk kumpulan B tu sukar. Dia akan simpan dalam. Itu yang sampai dah kena kanser baru cerita, bang, mulalah bunyi, bang, sebenarnya Minah dah lama simpan ni. Ingat tak abang cerita dulu pasal abang terlibat dengan seorang, nampak tak? Dia rupanya dia simpan. Masa tu dia nampak macam tak marah sangat, tetapi rupa-rupanya dia simpan. Anger management ni you kena betul-betul ada waktu you boleh simpan, ada waktu you kena cerita. Okey. Step kedua bila nak cerita tu, okey, you kena berterus terang dan cerita tentang masalah sahaja.
Ramai orang bila bergaduh dan bila nak menerima sesuatu kemarahan, lepas tu you nak lawan balik. Bila you lawan balik, kadang-kadang setengah orang tidak pandai mencari jalan supaya dia tidak besar lagi masalah. You kena ingat, sewaktu api tu tengah menyala, dan kalau you tidak ada jawapan dengan menggunakan air, you jangan masukkan minyak lagi. Pasal apa? Masa tu bukan sesuai. Tapi kemudiannya, kalau ada waktu, you kena sambung dengan sebelum you buka mulut you, balik kepada terapi Allah tadi. Ingat, istighfar, nafas, dan beri waktu 10 saat. Berceritalah dengan isu masalah yang di nak atasi itu, bukan masalah personal. Ramai orang akan attack kepada manusia, kesama manusia. Maksudnya mulalah kata pasal engkau lah, pasal mak engkau lah, pasal family engkau lah, aku jadi begini. Tak pasal-pasal. Padahal isunya apa? Anak tak boleh pergi sekolah sebab you buat sesuatu pada hari tu sehinggakan tak boleh pergi pick up anak you. Contoh. Ataupun ada kat office tu ada satu, suddenly boss panggil, so you kena pergi kerja. Jadi isteri tak faham atau suami tak faham, bergaduh, asyik kerja je. Okay, tak apa, itu pasal kerja, tetapi engkau tu memang tak perlu kat aku. Dah mula engkau bila menggunakan perkataan you dah fail. Jangan terlalu senang nak menggunakan perkataan you dalam debate ni, dalam perbahasan nak menyelesaikan masalah. Jangan guna perkataan you. Bila you je siap. So jangan menggunakan personal. Ini senang kalau you boleh ikut ni. Walaupun cakap lebih senang daripada bikin, tapi kalau bikin, praktis insya-Allah. Walaupun banyak teknik-teknik lain, saya akan bagi satu je lagi yang lebih dahsyat you gunakan. Nombor satu, bila you mula bersuara, jangan naikkan lebih daripada 6 atau 7. Asalkan dengar saja cukup. Apabila you jerit atas pada 7 ke 8 ke 9, walaupun nak cakap elok, tetapi nada tu kalau terlalu tinggi, orang akan menerima macam you tengah marah. Dan kalau dia pula perangai pemarah juga, cun, tak akan selesai. So ulang, don't raise your voice. Okay, sebab bila you raise your voice, you akan diperangkap balik dalam amigdala tadi. Yang ni dah dibuka, terlepas, tak boleh kontrol. Selagi mana dia tutup, you punya amigdala you under control. Nampak dalam genggaman you. Right? Nombor 2, jangan terlalu banyak bergerak bila you dalam perbahasan ni. Bila you nak selesaikan masalah dengan orang yang tengah marah you ke, ataupun you nak selesaikan kemarahan you. You sebenarnya dah menyesal. Ni kan katakan dah 2 hari kemudian. Kan you dah sejuk. Tapi geram tu masih ada, dan you boleh tahu isteri you perangai yang simpan, dia sebenarnya dah lama menggelegak tapi dia tak lepas. So you nak cuba selesaikan. Pasal apa? Kalau you biarkan, dia akan berpenyakit nanti. Kesian tak isteri you? Faham? So pay attention to your body posture. Bila you nak berbicara tu, jangan terlalu banyak bersilat. Faham tak? Ramai orang bergerak tinggi, duduk, diri saat berjalan. Itu you dah orang kata salah body posture. Body posture mesti steady dan tak banyak makan space. Ini kajian dah dibuat. Kalau bagi mereka, you ingat tak kalau orang nak lawan betul-betul, nak boxing ke, nak silat ke, something kan, kalau dia datang, ingat tak dia kata, kau macam ni, kau ingat apa, kau besar, nampak dia dah mula space. Kalau you tengok ikan ke binatang, kalau nak lawan ke, dia ambil space, macam dia tu nak membesarkan diri dia, atau faham tak? So you just stay cool. Wah, ini bahasa dalam malam ni kan. So tak apalah, kita habis sikit lagi, takut nanti you tak boleh terima, berat dia punya program ni. Tapi sebenarnya betul, body posture you jangan move too much. Dan cerita elok, okay? Macam orang yang terhormat lah bila nak cerita ni. Jadi dia pun tahu yang you tu mungkin dah nak menyelesaikan masalah. Okay? Kalau you betul-betul nak menyelesaikan masalah. Saya selalu risaunya orang yang pemarah atau orang yang bengis ni, kadang-kadang dia tak sedar diri. Itu yang susah sekali. Sebab tu kita kena banyak kesian kat dia orang daripada you marah kat dia orang. Saya ulang, you kena banyak kesian kat dia orang, dan you kena banyak mendoakan kepada dia orang. Sebab apa? Dia tak nampak. Kalau dia nampak, mungkin dia tak akan buat seperti mana yang dia buat tu. Namun kita terus berusaha. Baik, lagi sekali, ada pernafasan yang berterusan, you kena kontrol supaya you masih lagi, orang kata apa, dalam
orang putih panggil in control, ataupun dalam keadaan kehidupan sekarang. You tidak mempertikaikan tentang masa lepas, you tak bercakap banyak tentang masa depan ataupun tentang personal dia. You lebih fokus kepada isunya apa. Okey, isunya katakan you lambat masak, ataupun you tak cuci rumah, ataupun you memang kaki bebel. Okey, cerita tentang membebel, you tak suka, contoh. Cerita terus terang masa tu, dan tutuplah cerita dengan saya kata apa, berhati-hati dengan penutup pada malam ni dengan ego kita. Kita sebenarnya ada ego. Ego ni apa? Ego ni adalah identiti kita yang telah kita bina melalui pengaruh-pengaruh daripada kecil, persekitaran kita, persahabatan kita, guru kita, politik kita, agama kita, semua menjadikan kita who we are as we are now. So kita ada kita punya own, apa orang panggil, pagar kita, dan kita cukup tak suka kalau orang apa tu nak cuba mencelah pagar kita ni. So you kena sabar, jangan terlalu nak apa genggam ataupun pegang kepada ego kita tu, tak mau lepas langsung. Rendahlah diri, sambil berdoa dengan niat nak menyelesaikan masalah. InsyaAllah you punya kemarahan tu akan jadi lebih reda, dan orang yang mendengar pun walau dia marah, walaupun dia tak nak bertukar, sekurang-kurangnya dia akan tersedar yang you tu sebenarnya adalah somebody yang memang ada berpengetahuan, malam ni lebih waras, lebih dewasa, dan lebih under control, in control. Sebab itulah saya ingin habiskan lecture saya selalunya dalam perkataan dengan 3 soalan selalunya. Kalau malam ni you sudi nak ikut yang saya ajar tadi, tengok balik lecture saya ya. Yang penting 3 pertama sekali, apa, istighfar, bernafas dan beri waktu. Ingat 3 ni saja. Sebab banyak lain cerita pun tu semua teori saja. Yang penting 3 ni. Boleh? Okey, so kalau orang putih kata would you like to really reduce your anger ni? Okay. Kalau jawapannya would you like, kalau orang putih kata adakah kamu benar-benar nak menurunkan kemarahan you, meredakan keadaan you, apa jawapannya? Jawapannya yes. Okey. Lepas tu kalau saya tanya lagi satu soalan, will you, maksudnya betul-betul you nak, you jawab yes. Kalau dua-dua ni yes, jawapan untuk soalan ketiga apa dia? Soalannya apa? When? Bila you nak redakan, bila you nak kurangkan kemarahan, bila you nak tukar perangai you? Jawapannya when you want to reduce it, when you want to settle this, kalau boleh. Kalau boleh, jawapannya will you reduce your anger? Yes. Would you really? Yes. If so, when? Jawapannya ialah now. So mulai lepas lecture hari ni, now you dah mula kena tengok diri you dulu, dan tengok siapa yang you nak tolong tu. Start from now. Jadi saudara-saudara sekalian, sebenarnya memang banyak kaitan dengan penyakit, sebab bila hormon dah terganggu, bila stres ni, banyak kan kortisol semua tu, banyak enzim you, banyak darah you telah berlari-lari ke tempat yang tak sepatutnya. Dia tak jaga lagi dah kawasan untuk menenangkan jiwa semua, maka banyak sangat kepanasan dalam badan you. Jangan biarkan ya, sebab penyakit tu memang kebanyakannya berpunca daripada minda yang penuh dengan kemarahan. Okey, kita jumpa lagi pada satu ketika nanti, insyaAllah. Semoga anda semua dalam keadaan sihat walafiat. Let go and feel good. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung,
jantung, untuk autoimmune terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey.